Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi sosial dan struktur sosial. Ia mengkaji bagaimana individu berinteraksi dalam kumpulan dan bagaimana institusi sosial mempengaruhi tingkah laku. Sosiologi sukan adalah cabang sosiologi yang mengkaji interaksi sosial, budaya dan struktur masyarakat dalam konteks sukan. Ia meneliti bagaimana sukan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti identiti, etnik, gender dan politik. Selain itu, sosiologi sukan juga melihat peranan sukan dalam membentuk nilai-nilai masyarakat, kebiasaan dan hubungan sosial. Kajian ini juga membahas isu-isu seperti identiti, komuniti dan dampak sukan terhadap kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, sosiologi sukan mengkaitkan aktiviti sukan dan konteks sosial yang lebih luas. Kajian dalam sosiologi sukan membantu memahami lebih dalam tentang pergerakan sosial dan bagaimana sukan berfungsi sebagai cermin masyarakat. Sukan dan media massa. Pasca menempuh era kemajuan sains dan teknologi moden ini, kita acap kali melihat pelbagai berita yang tersebar di media massa. Pada tahun 2024, maklumat lebih mudah disebarkan dengan hanya di hujung jari. Dalam dunia sukan, media massa merupakan perkara yang tidak kurang peranannya dalam memajukan bidang sukan di negara kita. Media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain menjadi platform yang utama bagi menyebarkan maklumat berkaitan sukan di dunia. Pada hari ini, dunia telah semakin membangun dengan peningkatan alat teknologi yang maju. Komunikasi ialah satu infrastruktur yang penting dalam proses pembangunan. Sukan tidak terkecuali daripada proses pembangunan ini kerana sukan telah menjadi instrumen penting untuk mengeratkan hubungan perpaduan dan integrasi masyarakat. Sukan juga dapat membantu meningkatkan ekonomi negara dengan adanya tajaan pelancongan, kajian saintifik dan peralatan sukan melalui pengiklanan dari media cetak maupun media elektronik di kaca televisyen. Hubungan yang erat antara sukan, media dan pengiklanan dapat meningkatkan populariti sukan negara di mata dunia, terutamanya sukan yang menjadi nadi utama kepada peningkatan mutu sukan negara. Peranan yang dimainkan oleh media massa turut diakui dalam perkembangan sukan secara global demi kemantapan pada masa hadapan. Sukan dan media massa mempunyai hubungan yang saling berkait dan memainkan peranan penting dalam masyarakat moden. Media massa merangkumi pelbagai bentuk komunikasi seperti televisyen, radio, akhbar, majalah dan platform digital seperti media sosial. Berikutan adalah beberapa aspek utama hubungan antara sukan dan media massa. Promosi sukan, sumber pendapatan, pengaruh kepada pemain dan pasukan, pengaruh kepada penonton, perkembangan sukan baru dan liputan acara sukan antarabangsa. Hubungan antara sukan dan media massa mencipta simbolis di mana kedua-duanya saling menguntungkan. Media massa mendapatkan kandungan menarik dalam penonton, manakala sukan dapat mendapat platform untuk berkembang dan mencapai khalayak yang lebih luas. Definisi psikologi sosial sendiri merupakan kajian yang menyiasat bagaimana pemikiran, perasaan dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran seorang maupun imajinasi. Psikologi sukan dan masyarakat merupakan bidang yang mengkaji interaksi antara psikologi individu dalam konteks sukan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Ia merangkumi beberapa aspek penting seperti kesejahteraan mental, prestasi, sosialisasi, pembangunan komuniti dan masalah sosial. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat menggunakan sukan sebagai alat untuk meningkatkan kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Seterusnya, tingkah laku kolektif dalam sukan. Apakah itu tingkah laku kolektif dalam sukan? Tingkah laku kolektif merupakan salah satu istilah dalam bidang sosiologi sukan yang merujuk kepada cara orang bertindak semasa di dalam kumpulan yang beramai-ramai. Tingkah laku kolektif sering timbul dalam situasi yang merangsang emosi seseorang. Punca berlakunya tingkah laku kolektif ini kerana akibat ketidakpuashatian terhadap seseorang individu atau organisasi yang akhirnya menyebabkan berlakunya tunjuk perasaan.
Perusuhan dan kabar angin merupakan contoh tingkah laku kolektif. Tingkah laku atau perilaku kolektif merupakan salah satu fenomena sosial yang hampir selalu terjadi di dalam masyarakat. Sekalipun tingkah laku kolektif adalah suatu hal yang cukup umum, namun para ilmuwan sosial tidak boleh dengan mudah menjelaskan fenomena tersebut. Ada bermacam sebab mengapa kajian tentang tingkah laku kolektif tidak mengalami kemajuan seperti kajian tentang fenomena sosial yang lain. Dalam waktu yang lama, tingkah laku kolektif dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan dan kerana itu ia tidak mendapat banyak perhatian. Sebagai contoh, Atras Malaya yang telah memboikot kejohanan Pesta Bola Merdeka bagi menunjukkan ketidakpuas hati terhadap FAM kerana pelbagai isu termasuk berkaitan pengurusan pasukan bola sepak kebangsaan. Perubahan sosial, bentuk peralihan yang merubah cara hidup masyarakat yang berlangsung terus menerus kerana sifat sosial yang dinamik dan boleh terus berubah. Perubahan sosial mempunyai 6 perkara, iaitu pembangunan identiti, perubahan nilai dan norma, isu ekonomi, kesihatan dan gaya hidup, politik dan sosial serta globalisasi. Yang pertama, pembangunan identiti. Sukan sering membantu membentuk identiti individu dan kumpulan. Contohnya, sukan tertentu mungkin menjadi simbol budaya untuk sebuah komuniti. Kedua, perubahan nilai dan norma. Sukan boleh mengubah nilai dan norma dalam masyarakat. Misalnya, penerimaan terhadap sukan wanita semakin meningkat, mencerminkan perubahan dalam pandangan gender. Ketiga, isu ekonomi. Sukan boleh mempengaruhi ekonomi tempatan dan nasional. Contohnya, penganjuran acara sukan besar dapat meningkatkan pelancongan dan peluang pekerjaan. Keempat, kesihatan dan gaya hidup. Kesedaran tentang pentingnya kesihatan dan aktiviti fizikal semakin meningkat, mendorong masyarakat untuk mengamal gaya hidup sihat. Kelima, politik dan sosial. Sukan sering menjadi platform untuk isu-isu politik dan sosial seperti hak asasi manusia dengan atlet menggunakan platform mereka untuk mengekspresikan pendapat. Dan akhir sekali, globalisasi. Sukan turut mengalami proses globalisasi di mana sukan dari satu negara boleh mendapat pengaruh dan pengikut di negara lain, mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi. Kesimpulannya, perubahan ini dapat dilihat dalam pelbagai cara, dari cara sukan dipraktikkan hingga ke cara ia memberi impak kepada masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan pengenalan sosiologi sukan adalah bahawa ia mengkaji hubungan antara sukan dan masyarakat serta bagaimana faktor sosial, budaya dan ekonomi mempengaruhi penglibatan dalam sukan. Sosiologi sukan juga menyoroti isu-isu seperti gender, etnik, kelas sosial dan kesihatan. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat peranan sukan sebagai cermin kepada dinamika sosial di mana sukan bukan hanya aktiviti fizikal tetapi juga alat untuk membentuk identiti, nilai dan hubungan dalam masyarakat.